niat contohnya tahun baru ni awak nak jadi apa tahun ni? Awak nak buat apa? Awak nak jadi orang yang lebih baik ke? Awak nak jadi makin pandai belajar ke? Seeloknya kita tanam atau pasang niat kita ataupun impian kita semasa awal Muharram ni ataupun awal tahun Hijrah. Jadi kalau niat ustaz lah, ustaz bagi tahu niat ustaz ataupun ya, impian ustaz untuk tahun baru ni ustaz harapkan supaya ustaz lebih baik. Okey, macam mana dengan awak pula? Siapa ada pasal niat sebenarnya awal Muharram? Ya kakak. Ada sungguh. Okey, Adi Zuzah ada ke? Niat ada cita-cita awak? Ada? Apa yang apa cita-cita awak sempena tahun awal Muharram ni? Tahun Hijrah ni? Awal Hijrah. Saya Hadis. Siapa? Awak lah. Apa saya? Saya nak jadi syurga tu je. Masuk syurga? Ya. Saya nak jadi jurutera. Tentera. Okey, insya-Allah. Amin. Amin. Okey, yang lain? Apa cita-cita awak ataupun apa impian awak? Saya nak jadi saintis. Impian saya nak masuk syurga. Allahu Akbar, nak masuk syurga. Alhamdulillah. Saya nak tapi cita-cita saya nak jadi engineer. Saya nak main bola sepak. Okey, bagus. Ya, saya nak bukan sama semua. Okey. Ingat tak hadis Nabi? Ingat hadis Nabi. Siapa dia pernah dengar atau pernah ingat ada hafal hadis Nabi yang bunyi innamal a'malu binniyat wa innama likulli ma nawa faman kana yuridunya fa hijratuhu ila dunya yusibuha. Okey, matan dia tu tak apa. Okey, ustaz ceritakan terjemahan dia. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niat. Ini hadis Nabi ya. Siapa yang berhijrah, berhijrah ke arah dunia, maka dia akan dapat dunia. Manakala siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Okey, faham tak hadis ni? Hadis ni beritahu kalau kita di awal Muharram ni, apa pun kita pasal niat kita nak berhijrah. Okey, tahun ni aku nak berhijrah, nak jadi askar. InsyaAllah awak akan dapat jadi askar. Tapi kalau awak berhijrah, awak pasal niat, awak kata InsyaAllah tahun hijrah ni aku nak jadi orang yang kuat ibadah, nak jadi soleh, nak dekatkan diri kepada Allah dan Rasul. InsyaAllah awak dua-dua awak dapat. Dunia dapat, akhirat pun awak dapat. Okey. Jadi impian ataupun apa cita-cita niat amal wafiq ni baguslah. Amal wafiq tu alhamdulillah bagus. Okey, macam mana dengan yang lain Pak? Husyai, Hanan, Kisha, apa impian cita awak? Bukannya saya tak tahu, saya nak jadi saya ada sempat jadi askar yang bertakwa, askar yang soleh. Okey, bagus. Okey, mana yang lain? Nilofa ke? Kan Ustaz kan saya cakap tadi saya nak jadi jurutera, bukan saya nak jadi jurutera atau Ustaz dia. Okey. Oh, baru nampak. Okey, yang lain? Contohnya Kisha nak pasang niat apa? Pasang azam apa tahun ni? Azam, apa panggil azam. Apa azam Kisha awal Muharram ni? Apa? Azam ataupun cita-cita Kisha sempena awal Muharram ni. Ada? Yang lain? Apa ada ni? Nak kongsikan awak punya azam atau awak punya cita-cita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita kata dulu. Kita terus kepada Sirah tahun 3 bab 3. Okey. Semua dah ada buku. Kalau ada buku, silakan buka muka surat. Muka surat 29. Okey, sila buka muka surat 29. Dah buka dah? Rancangan. Okey, semua dah buka dah? Okey, kalau dah ada buku, kalau Ilham dah ada buku, Rifki Hatim macam relax je. Awak buka buku tak?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sirah tahun 3. Mana sih? Ya tak? Oh. Sekarang ni nampak tak slide Ustaz? Nampak slide Ustaz nampak kan? Ustaz, muka surat berapa? Muka surat 29. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Apa itu arti masuk rancangan? Apa itu masuk rancangan? Siapa yang sini boleh terangkan masuk rancangan? Okay, sekarang ni Ustaz minta Fatimah. Fatimah boleh tak awak terangkan apakah masuk rancangan? Rancangan tu maksudnya macam satu benda yang plan. Okey, rancangan ni maksudnya suatu benda yang awak ingin capai, lepas tu awak ada susur atau tindakan awak untuk mencapai perkara tu. Contohnya dalam bab 3 ni yang kita belajar ni, Kenapa orang kafir nak bunuh Rasulullah? orang kafir nak bunuh Rasulullah. Okey, bagus soalan tu. Kenapa orang kafir nak bunuh Rasulullah? Kerana Rasulullah membawa apa? Membawa Islam. Betul? Selama ni mereka sembah patung berhala. Mereka sembah Uzza, mereka sembah Lata, itu semua nama berhala. Ada juga muka surat 29. Muka surat 29. Nama patung. Kenapa maksud berhala? Maksud berhala adalah patung besar, patung yang disembah oleh orang musyrikin. Okey. Siapa yang bising tu? Janganlah bising. Ada orang pasal lagu dandut ke? Senyap. Saya tak buka. Okey, bagus. Okey, sekarang sini kenapa orang kafir nak bunuh Nabi kita Nabi Muhammad? Sebab Nabi kita bawa Islam. Islam tu maksudnya menyerahkan diri ataupun mengabdikan diri sembah kepada Allah yang satu. Sedangkan orang-orang kafir musyrikin ni disembah berhala yang tak bergerak, tak hidup pun. Antara nama berhala mereka adalah Lazza, Uzza dan juga Lata. Ini nama yang paling terkenal lah, nama berhala yang paling terkenal di kalangan orang Arab musyrikin Mekah. Jadi bila mereka dah selalu berada bersama dengan berhala ni, selalu sembah-sembah patung. Mereka juga buat bisnes tau, buat perniagaan dengan menjual patung-patung. Patung-patung yang mereka sembah tu mereka jual dan mereka kata tu Tuhan mereka. Bila ramai orang beli patung-patung tu, banyak duit mereka. Kan duit mereka masuk. Ya. Ustaz, ada ke patung tu ada nama ke? Ada nama ada nama dia. Betul, ada nama. Dia orang bagi nama macam-macam. Antaranya yang perlu awak ingatlah Uzza. U-Z-Z-A, Uzza. Dan juga Lata, L-A-T-T-A, Lata. Ini adalah nama bahala yang paling terkenal yang Arab kafir musyrikin sembah. Jadi Nabi Muhammad datang untuk memecahkan perkara yang buruk ni lah, untuk memecahkan tradisi orang Arab ni. Ya. Ustaz, yang mula cakap macam tu jin kan? Yang mula cakap apa? Jin dia menyamar jadi manusia. Lepas tu dia kata orang yang mati tu boleh hidup balik jika sembah berhala. Itulah dia. Iblis atau syaitan, dia boleh menyamar tau awak. Dia boleh menyamar dalam bentuk ular, kucing hitam, macam-macam dia boleh menyamar. Tengok dekat dalam cerita. Kita boleh jadi cerita. Ya. Apa tu? Ustaz, dia betul cerita dengan iblis jadi cerita. Bukan yang lain lagi. Ya Allah, awak iblis semua dia boleh menyamar. Kecuali satu je dia tak boleh menyamar. Apa? Cuba teka. Ya. Manusia tak boleh menyamar. Kan
orang kafir. Israel kan orang kafir. Okey, dengar sini. Jin syaitan ni awak, dia boleh menyamar dalam semua segala benda sekalipun dia boleh menyamar. Ular, kucing, Aku boleh ke Ustaz? burung. Kecuali satu je dia tak boleh menyamar, itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa soalan awak? Okey, apa soalan? Okey. Siapa yang tanya tadi? Okey. Okey, Adif, silakan. Tanya. Kan Ustaz cakap kan dia tak boleh cakap apa-apa je. Dengan iblis. Ustaz cakap kan tadi. Syaitan dengan iblis tak boleh menyambut jadi apa? Tak boleh menyamar, menyerupai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Ustaz iblis dia boleh menyamar jadi apa-apa. Tapi ada kan jin yang baik. Oh, okey. Bagus. Siapa yang kata amal? Okey. Bagus awak. Jin ada. Amal Wafiq bagus. Jin ni ada yang Islam, ada yang kafir. Macam kita lah orang manusia kan. Manusia ada yang Islam, manusia ada yang kafir. Begitu juga dengan jin. Jin pun ada yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala, yang beribadat. Yang juga pergi haji. Ada jin pergi haji. Jangan pelik. Dekat Mekah tu bukan manusia je, jin pun Islam pun ada duk tawaf sekali. Okey, ingat tu. Yang baik tu dia boleh menyamar juga kan. Benar jumpa jin. Kalau jin yang baik dekat Mekah dia ni. Allah, dia jalan. Dia dekat kawah. Jin yang baik boleh ke menyamar? Jin yang baik, awak jin yang baik, dia tak akan sesekali mengganggu manusia. Hanya jin yang jahat yang mengganggu manusia. Ingat tu. Kalau awak tengok tiba-tiba ada dia tak boleh menyamar. Wallahu a'lam itu. Dia nak menyamar jadi manusia sebab nak pergi Mekah. Tak, awak tak, dia tak perlu pun menyamar jadi manusia nak pergi Mekah. Sebab dia pun orang tak nampak dia. Awak nampak tak jin? Tak nampak kan? Tak nampak. Jin ni kita tak nampak benda baik. Jadi kenapa dia nak menyamar? Kecuali mereka yang jahat nak sesatkan manusia, dia akan menyamar jadi manusia. Suruh manusia sembah patung lah. Awak ingat tak kisah pembunuhan Nabi kita ni? Kalau siapa-siapa yang pernah tengok video, semasa orang-orang Arab ni tengah bermusyarat, datang seorang laki-laki yang berpakaian warna hitam. Dia datang kepada okey, dengar sini. Cerita penting ni. Okey, datang. Okey. Semasa orang Arab tengah bermusyarat membuat rancangan untuk membunuh Nabi kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa dia orang berbincang, ada yang kata jangan bunuh Nabi. Ada yang kata kita kurung Nabi. Macam itulah cadangan dia orang. Tetapi awak akhirnya datang seorang yang tak dikenali daripada jauh, pakaian dia baju hitam tau, semua hitam. Dia datang ke mesyuarat orang Arab tersebut, dia berkata, kenapa tak bunuhnya Nabi? Dia bagi cadangan. Kalau kamu nak bunuh Nabi, Ustaz, saya tahu yang tu syaitan. Betul, yang pakai baju hitam tu, yang datang daripada jauh tu adalah syaitan. Lepas tu dia tiba-tiba dia cepat menghilang. Lepas dia bagi cadangan supaya bunuh Nabi, dia hilang tiba-tiba. Lepas tu orang Arab yang duduk bermusyarat tu tercari-cari, mana orang tadi? Mana orang yang baju hitam tadi? Tak ada. Rupanya iblis laknatullah. Datang menghasut orang Arab untuk bunuh Nabi kita. Jadi orang Arab pun bersetujulah nak bunuh Nabi. Boleh juga. Syaitan boleh hilang. Ustaz, sebab saya rasa kan lepas tu iblis tu gelak-gelak. Awak tak ingat ke syaitan dijadikan daripada apa? Daripada api. Lagi satu, syaitan ni dia ada kelebihan lah daripada manusia. Dia boleh menyamar, dia boleh hilang macam tu. Sebabnya Tuhan bagi dia kelebihan macam tu. Okey. Jadi mereka orang Arab ni yang tengah bermusyarat ni tercari-cari. Mana orang yang berbaju hitam tadi? Rupanya syaitan. Syaitan yang bagi cadangan supaya setiap kabilah Arab ni hantarkan wakil untuk membunuh Nabi supaya orang tak akan dapat menuntut bela ke atas kematian Nabi.
Maknanya bukan seorang je yang akan bunuh Nabi, ramai. Setiap kabilah akan hantar wakilnya untuk bunuh Nabi. Bila Nabi tu na'udzubillah, bila Nabi tu mati, jadi orang tak boleh nak persalahkan mana satu yang bunuh, siapa yang bunuh Nabi. Macam itulah cara mereka untuk melenyapkan Nabi. Okey, mari tengok buku teks. Kalau awak, okey, Ustaz bagi tahu sikit. Kalau awak rasa takut, awak bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya-Allah syaitan-syaitan tu akan lari daripada awak. Maksud apa? Maksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksud dia, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Bila awak baca ayat ni, direjam ni maknanya dilaknatlah, dikutuk. Okay. Bila awak baca ayat ni, insya-Allah syaitan-syaitan pun ataupun iblis pun lari daripada awak, takut. Yang asalnya awak takut kepada dia, dia pun takut kepada awak. Okey, apa? Kenapa kalau saya tutup macam ni, bila saya buka mata dan keadaan macam ni, saya nampak benda warna putih hitam. Awak nampak benda warna putih hitam tu yang bulat-bulat ke apa? Yang bulat-bulat. Oh, itu biasa je. Itu biasa, tak apa-apa. Okey, awak okey lagi, tak kena ganggu lagi. Kalau awak kena ganggu ni macam mana awak? Awak kena ganggu ni macam-macam. Saya pun terganggu. Saya ada pernah tengok budak tu kena rasuk dengan syaitan. Itulah awak. Siapa yang kena rasuk dengan syaitan nama? Okey, awak nak tahu tak rahsia supaya rumah awak tak kena ganggu? Nak tahu tak rahsia dia? Nak baca tu rahsia ni. Baca doa, baca Al-Fatihah, solat. Ada satu lagi rahsia dia. Rahsia dia, jin akan masuk. Baca surah awal, la ilaha illallah. Okey, mai saya cerita sikit rahsia dia. Siapa-siapa yang kat sini dia baca surah Al-Baqarah daripada muka surat yang pertama sehinggalah habis surah Al-Baqarah, jin ataupun syaitan-syaitan yang jahat tak akan berani masuk rumah dia. InsyaAllah rumah dia dalam keadaan yang berkat, tenang, selamat. Ustaz, kalau baca surah Allah la ilaha illallah hayyul qayyum, jin tu bakar kan? Betul tu awak, jin hancur. Bukan hancur. Siapa ingat kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Okey, awak kita dah terlari daripada bincang kita ni. Okey, mari tengok sini. Kafir Quraisy bermesyuarat di Darun Nadwah. Ingat di mana tempat mereka bermesyuarat? Di Darun Nadwah. Kita tanda tu. Siapa yang ada buku tanda garis pakai pensel? Ingat tu. Ingat apa? Garis dekat mana Ustaz? Awak garis perkataan di Darun Nadwah. Okey, tajuk yang paling atas sekali. Ini adalah nama tempat orang Arab musyrikin bermesyuarat untuk membunuh Nabi. Ya. Gariskan ke? Gariskan dengan pensel. Okey, Ustaz baca Siapa yang nak baca pun boleh. Apabila orang Quraisy mendapat tahu orang Islam mendapat kekuatan dan pertolongan dari penduduk Madinah, mereka mengadakan satu pertolongan. Orang Islam dapat pertolongan. Awak tak ingat ke tajuk kita yang lepas? Kan ada Bai'atul Aqabah kan? Betul tak? Betul? Sebab perjanjian Baitul Aqabah inilah yang memberikan kekuatan dan pertolongan kepada orang Islam di Mekah. Siapa yang nak tolong orang Islam di Mekah? Orang-orang di Madinah. Orang-orang di Madinah ni dia akan tolong orang Islam di Mekah. Dia buat perjanjian Bai'atul Aqabah. Itulah sebabnya orang kafir takut. Orang kafir takut dia terus bermusyawarah di Darun Nadwah. Okey, dalam musyawarah tersebut mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebut sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencadangkan supaya melantik seorang pemuda yang gagah daripada setiap kabilah untuk mengepung rumah Nabi dan membunuh baginda secara serentak. Dengan cara ini menyebabkan secara bersamaan. Okey, selama 12 orang ni sama-sama tikam Nabi. Sama-sama tikam Nabi pada masa yang sama. Okey, dengan cara ini menyebabkan Bani Hashim, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dapat menuntut bela. Inilah cara jahat orang kafir musyrikin. Jahatnya mereka dikumpulkan 12 orang nak bunuh Nabi. Banyak atau buat 12 orang ni? 12 orang lawan seorang, mana yang menang?
Siapa yang menang? Seorang ke 12? 12. 12. Tiba-tiba Nabi Muhammad menang. Tapi Nabi ada Allah. Jadi Nabi lah yang menang. Betul tak? Mereka ada Sebab awak sebab Nabi doakan semua yang peperang yang nak bunuh Nabi tu Ustaz. Ya. Ustaz, Nabi Ya. Muhammad boleh nampak ke jin? Bagus soalan Amal Wafiq. Nabi Muhammad diberikan kelebihan untuk melihat jin. Dan juga bukan setakat jin ya awak, malaikat pun Nabi boleh tengok. Itulah kelebihan Nabi kita. Okey, pernah Sebab Ustaz, sebab Nabi boleh tengok, kita tak boleh tengok lah. tengok kenapa? Apa yang Okey. Nabi nampak lah. Siapa tahu kenapa kita tak diberikan kelebihan untuk tengok jin? Siapa tahu? saya tak tahu. Saya takut saya Tak cakap. tahu. Sebab nanti manusia berasa takut. Okey, nak tepat tapi belum tepat lagi. Yang paling tepat sekali. Kerana muka jin ni hodoh. Buruk. Siapa yang tengok muka jin dia akan takut. Dia akan takut dan akan rasa takut sebab mereka ni muka dia bodoh. Okey, awak ada Ustaz jangan awak mana slide Ustaz? saya takut nanti bila saya kena solat subuh saya nampak jin. Saya tak nak solat. Is it cooking? Allahu Akbar. Ustaz punya slide dah hilang lah. Not cooking. Okey. Okey, dengar sini. Kenapa kita tak benarkan untuk tengok jin? Sebabnya mereka ni hodoh awak. Mereka ni buruk. Okey, kenapa bising ni? Kalau Dajjal tu mati dia buta satu. Macam tu lah Dajjal. Dajjal mata dia buta satu. Buruk dia bukan cakap mata bersatu jawab. Dia ni gemuk, buncit, lepas tu besar. Orang tengok dia ni macam buruk. Macam orang tak sihat. Lepas tu dia ni hitam. Hitam. Dia bukan macam kita yang kulit yang cantik-cantik ni. Dia buruk. Itulah kenapa Saya tunjukkan mata satu tu. syaitan lagi buruk. Ustaz. Ya. Ustaz. Kalau jin yang baik dia cantik kan? Jin yang baik insya-Allah dia cantik. Tuhan bagi dia cahaya keimanan. Okey. Tapi kenapa ada itu satu? Kenapa ada mata satu? Macam mana soalan awak? Sebelah mata dia buta. Awak tak ingat kisah yang awak tak ingat ke cerita Ustaz bagi tahu? Dia buta kerana matanya dicocok oleh jarum Nabi Idris. Nabi Idris ni awak dia suka menjahit tahu. Dia suka menjahit itu macam dia punya benda kesukaan lah. Lepas tu Dajjal datang kat dia, dicocok dengan jarum, buta mata Dajjal satu. Itu powernya, hebatnya Nabi. Kita kena bersyukur kita ada Nabi. Ya Allah. Nabi dia tak boleh nampak. Ustaz. Dia Nabi ada bayi. Nabi apa? Nabi Dia tak boleh nampak lah. dia tak boleh nampak, dia buta satu. Jadi mata dia satu je mata untuk dia tengok. Kenapa mata? Betul lah. Nasib baik lah. Nasib baik Nabi Idris pergi cocok mata dia. Cuba bayar kalau dia ada dua mata. Mesti banyak lagi dia buat jahat kan? Betul tak? Dia ada satu mata pun dah jahat dah. Oh, ya kau dah jalan tengah. Okey. Sakit. Yuti yang kata. Okey, sila buka muka surat 30 awak. Ada bayi. Dia ada bayi kan? Tak bayi. Okey, sila buka muka surat 30. Ustaz. Ya. Syafiuddin kata Dajjal ada bayi. Saya rasa nak tunjuk Dajjal memanglah ada baik. Mana ada? Baik. Siapa cakap Dajjal baik? Allah salah tu.
Dajjal ni Dajjal ada bayi. Bayi. awak bahaya awak. Kalau awak cakap macam tu bahaya. Sebab apa? Tadi yang satu kata saya rasa nak tumbuk hantu pocong. Wah. Jangan cakap macam tu, Pak. Baiklah. Astagfirullahaladzim. Apa satu ni? Kalau kita kata kita nak tumbuk syaitan tak apa. Kalau kita kata nak tumbuk orang tak baik, Allah. Tak baik awak tumbuk orang ni. Pocong tu hantu. Dia hantu yang syaitan jadi tu. Okey. Tak payahlah awak nak pergi tumbuk, awak baca Quran je, baca kursi je, lari dia. Hancur dia. Okey. Sila buka muka surat 30. Dah buka muka surat 30. Saya ada tengok situ. Syaitan ganggu dia. Ustaz saya tanya boleh? Ya, apa? Silakan. Aku baca surah ayat kursi. Saya dikacau oleh ada. Okey, silakan Adif Mifzal, awak tanya apa? Daripada syaitan lari, jadi Pak lebih baik dia syaitan daripada musnah je. Dalam mana mati syaitan tu, mati kat syaitan lagi senang. Nanti tak payah jumpa syaitan. Awak kena ingat. Okey, bagus soalan Adif Mifzal. Awak kena ingat. Okey, awak ingat tak kisah? Mesti ada pergi tempat lain juga. Mesti macam mana nak pergi tempat Okey, Adif. bagi semua orang kalau Adif kena ingat ni. Ada satu kisah ni, kisah betul ni. Selepas sebenarnya Iblis ni seorang yang baik, soleh dan seorang yang taat kepada Allah. Sebelum dia jadi Iblis, nama dia lain tahu tak? Nama dia apa? Sebelum nama dia Iblis, nama dia Adam. Apa? Bukan. Mana ada? Azazil. Azazil. Betul ke Azazil? Nama syaitan Azazil. Sebab ada orang dalam Roblox nama Azazil. Saya tercakap Azazil. Lepas tu mak saya kata nama syaitan Azazil. Azazil. Betul, Azazil. Okey, nama dia sebenarnya. Okey. Selepas Iblis sombong kepada Allah, dia jahat, dia tak nak sujud kepada Adam, dibuat satu permintaan kepada Allah, kepada Tuhan kita. Dia kata, ya Allah, aku mohon kepadamu supaya kau panjangkan umur aku supaya aku dapat menyesatkan manusia. Jadi Allah makbulkan doa si Iblis ni. Jadi Allah bagi dia umur yang panjang sehingga kiamat. Dia takkan mati kecuali sehingga kiamat baru dia mati. Ni baik dah Ustaz. Dia baik dah dulu, sekarang jahat dah. Jahat dah sekarang. Awak jangan jadi macam Iblis dia halau keluar daripada syurga. Tapi kenapa dia boleh masuk dalam syurga balik? Dia malas syurga. Mana boleh? Dia nipu Nabi Adam tu, dia masuk dalam syurga. Satu. Kalau menipu kan ada dia dekat telinga, bukan dalam syurga. Betul. Menipu tu berdosa. Itu ada sifat syaitan. Syaitan ni rojim. Ya kawan, ada 1 minit yang tinggal. Okey. Kita minta semua. Okey, kita punya kelas dah habis insya-Allah. Okey. Okey, sekarang ni sila baca doa tasbih kafarah dan suratul As. Okey, jangan takut. Tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal asrinal insana alladhina amanu wa tawasaw bil haqq. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum semua. Bye-bye. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey.
Ustaz Lim ke terus? Oh tak, lama tak Lim. Tak nak keluar. Aduh.